Kalau tengok, kalau Anwar lambatkan lagi pilihan raya, the longer he waits, lagi teruk keadaan jadi sebenarnya. Lagi orang marah. Lagi teruk keadaan jadi. So kalau dia buat cepat sangat pula dia pun tak ready. Tak boleh ni handle dia. So dia kena cari masa yang sesuai bila untuk membubarkan parlimen. Sebab ekonomi saya nampak will only get worse. Ya, correct. Keadaan ekonomi sekarang ni akan jadi lagi teruk tahun depan. Correct. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab dia tak ada lagi ataupun kurang lagi flexibility untuk option dia untuk menangani melalui pakej rancangan. Ini sebenarnya tahun lepas kita dah bincang. Kan kita cakap kita kata because Anwar ni ambil hutang banyak sangat. 300 bilion sampai hutang kita sampai 65%. Yes, correct. So bila dia tak boleh ambil hutang lagi, macam mana dia nak buat pakej rancangan nak spend for project? Dulu kalau kita ada masalah ekonomi, senang aja kita buat pakej rancangan ekonomi. Kita pump into the market. Sebab this is classical macroeconomy 101. Stimulus package ini stimulus package. When everybody is not spending, the only person ataupun the only orang yang boleh spend adalah government lah. So macam mana government spend? Government spend dalam package rancangan ni, government boleh ambil hutang. Government boleh ambil bilion hutang. Macam mana government nak ambil hutang? Senang aja. Kalau kita float bond aja. Kita float bond, telefon perbendaraan, kata kita nak pakai 10 bilion. Perbendaraan pun pergi telefon kepada bank negara nak float Malaysian Government Securities. Lepas tu mereka akan arrange subscriber dia orang-orang kita juga. Pemodalan Nasional, KWSP, KUAP dan sebagainya. Dia pun telefon, belilah ini 10 bilion. So dalam masa terdekat, dalam seminggu je terus duit tu masuk bendaraan, terus kerajaan boleh spend untuk pakej rancangan ekonomi. But the thing is sekarang kita tak boleh lagi buat benda tu. Hutang dah sampai banyak. Sebab hutang kita dah sampai sini. Correct. You max out your credit card. Macam mana nak ambil legal limit lah kan. Dah legal limit. Kalau Anwar Ibrahim pergi telefon bank negara, dia Menteri Kewangan telefon negara, aku nak ambil lagi hutang. Bank negara cakap tak boleh, ni dah melanggar undang-undang ni. Kalau dia buat bank negara punya, ia akan kena. So bank negara tak boleh. And then kalau bank negara float the bond pun, orang nak beli pun, is this legal or not? Correct. So tak boleh. So the issue now yang membuatkan kita max out kita punya credit limit ni, siapa dia? Anwar lah. For the last 3 tahun dia ambil hutang 300 bilion. 200 ke 300 bilion. Correct. Ini yang kita cakap. Lepas tu tak nampak ke mana pergi. Tak nampak ke mana pergi. Mana apa, dulu kita ambil hutang ada nampak. Sekarang Anwar ambil hutang for the last ini dah max out sampai 65%. It is near or dah over the statutory limit already. So which is what, 80%? 65%. Dulu kita tak pernah capai lah statutory limit ni. Anwar yang dah sampai macam ni. Last time, the last Bank Negara punya declaration, saya tak ingat apa, 63 ke 64 point something percent. But now even that figure was disputed by some of the I think Kenanga ke apa yang dispute. Saya pun dispute. Saya kata sebenarnya kalau ikut kita 68%. Dah over. So dia tak boleh ambil hutang. Macam mana dia nak rangsang? So sebab itu last year kita dah cakap, the only way saya dah nampak benda ni akan berlaku. Dia kena potong subsidi, kena potong itu lagi OE punya expenditure, operational expenditure, potong 10 bilion. Kenapa? Dia nak spend juga project. So dia masih nak belanja besar. So bila dia nak belanja besar, tak boleh ambil hutang. Macam mana dia buat? Yalah, potong subsidi, potong kita punya perbelanjaan dan ini. So project yang dia dah commit. So bila kita tengok perbelanjaan yang macam saya cakap, saya kata dulu, kalau kita tak ada duit, potonglah perbelanjaan yang tak perlu. Contoh LRT Pulau Pinang 17 bilion pakai duit pendaraan. Buat apa nak buat LRT time kita ada krisis? Correct. Kota Madani 4 bilion. Apa nak buat itu? Korporat mafia punya projek tukar IC 2-3 bilion. Apa ke benda nak buat benda itu? Ini tidak, yang dia potongnya apa? Hospital, pengajian tinggi. 10 bilion potong, kita punya perbelanjaan operational
expenditure. Untuk Kementerian Kesihatan 3 bilion. Yes. Dekat situlah orang apa ni overtime nurse, overtime apa ni doktor lah, ubat-ubatan. 3 bilion potong dekat situ. Kementerian Pendidikan Tinggi 2 bilion dekat situlah beasiswa, bantuan apa semua ni dipotong. So priority dia tak betul. Dia potong benda-benda ini kan 5 bilion dekat 2 kementerian tu aja. Lepas itu yang projek-projek masih diteruskan. So kita bila tak ada duit, kita tak pergi buat renovation kitchen. Kita tak pergi kalau rumah kita sendiri. Kita tak pergi buat LRT. Itu pasal saya cakap priority dia tak betul. Dalam perancangan ke dah memang going on yang potongan 3 bilion. Dah dalam dia itu ini dah declare. Dia declare itu arahan pembendaraan. Bila keluar arahan pembendaraan, setiap kementerian tu kena detail out dan bagi dia balik 10 bilion 5 bilion tu daripada 2 kementerian ni saja. So benda itu OE yang dia potong, yang projek-projek dia tak potong. Padahal yang itu yang sepatutnya dia potong dulu, tangguh dulu projek-projek ni. Kita bukan kata cancel kan, kita bukan nak ini. So sekarang dia tak boleh. Kenapa dia kena potong macam tu? Sebab itulah, sebab bila dia cari duit, dia tak boleh lagi berhutang sebab dia dah spend for the last 3 tahun macam itu. So kerajaan sekarang ni kerajaan tax and spend lah. Dia nak cukai, dia potong subsidi kita, dia nak spend lagi. So kita nak tengok bajet bulan 10 ni macam mana.